Bab al-julusu 'ala as-sarir atau babul julusi 'ala as-sarir, bab duduk atas katil. Ni hadis-hadis yang nak cerita dekat kita hukum selain daripada duduk atas lantai yang macam kita duduk, boleh tak duduk atas kerusi atau pelantang atau katil. Masya Allah. Kenapa tuan-tuan dan puan dirahmati Allah hadis ini diriwayatkan? Kerana untuk kita buat sesuatu dalam keadaan kita tahu ia adalah sunnah. Memang kita cari duduk atas katil pun, tapi jangan duk rasa itu adat biasa kita. Hingga bila kita belajar, kita tahu Masya Allah Nabi pun duduk di atas katil. Cuma katil Nabi tak macam kita lah. Kita ni terlentang ya payah bangun. Terlentang payah bangun. Dah ni syarikat-syarikat jual tilam katil ni duk reka nak bagi lena puas. Tilam tebal sekaki, dua kaki kira. Tidur tak rasa lemah apa, ikut bentuk badan lah, guna spring lah, span lah, apa macam-macam daripada cerita herba tak herba. Tapi makin mayang jadi berat balong. Nabi SAW tilam atau katil Nabi itu berbirat belakang Nabi SAW bila Nabi baring. Kita akan baca lagi hadis insya-Allah. Jadi sebenarnya hal-hal yang kita berasa kebiasaan adat kita, rupanya dia adalah sunnah. Karena Nabi pernah buat, para sahabat ikut apa yang Nabi buat, lalu kita juga niat mengikuti Nabi SAW. Di antaranya hadis daripada Abu Aliyah, qala jalastu ma'a ibn Abbas radhiyallahu anhuma ala sarir. Aku pernah duduk bersama dengan Sayyidina Abdullah bin Abbas di atas katil. Maksudnya dia bertamu di rumah Sayyidina Abdullah bin Abbas, dan Sayyidina Abdullah bin Abbas persilakan dia duduk atas katil. Maksudnya katil ni dalam bahasa Arab ni pangkil lah, kerusi panjang ke lagu tu lah. Di itulah mereka baring dan mereka duduk. Siapa Sayyidina Abdullah bin Abbas? Beliau adalah di antara ulama sahabat yang sangat mirip pergerakannya dengan pergerakan Nabi SAW. Apa yang Nabi buat, itu dia buat. Maknanya bila orang lain tengok apa yang dibuat oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, mereka akan yakin bahawa inilah apa yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW. حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال كنت أقعد مع ابن عباس رضي الله عنهما فكان يقعدني على سريري فقال لي أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي فأقمت عنده شهرين. Kata Abu Jamrah, aku duduk bersama dengan Sayyidina Abdullah bin Abbas. Hanya aku pergi ke rumah dia, kemudian dia dudukkan aku, yakni dia suruh, dia pelawa aku duduk di atas katilnya, dan dia kata kepada aku, duduklah lama sikit dengan aku ni, sehingga aku boleh bagi kepada kamu sebahagian daripada hartaku. Masya Allah. Sayyidina Abdullah bin Abbas tengok pada Abu Jamrah ini ada satu kelebihan, dan juga dia datang untuk belajar. Maka Sayyidina Abdullah bin Abbas kata, duduklah lama sikit, hingga nanti aku ada duit sikit aku nak bagi kat kamu. Maka aku pun duduk di rumahnya atau di isinya selama 2 bulan. Riwayat hadis. Dan kemudian diberikan kepadanya sebahagian daripada harta yang dimiliki oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas. Haddathana Amr bin Mansur qala haddathana Mubarak qala haddathana Al-Hasan qala haddathana Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala dakhaltu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa ala saririn marmulin bi syariq. Kata Anas bin Malik, khadam Nabi SAW, aku masuk ke rumah Nabi SAW. Ketika itu Nabi sedang berbaring di atas katilnya yang diikat dengan
tali-tali yang dipintal daripada daun tamar. Daun pokok tamar tu dia dirau, dikeringkan, kemudian dipintal dan diikat pada pelepah tamar. Pelepah tamar disusun, kemudian diikat untuk jadi satu macam hamparan katil lah, tapi tak ada kaki, letak di atas tanah tu. Tahta ra'sihi, di bawah kepala Nabi SAW ada sebiji bantal min udumin hashwuha lif, yang diperbuat daripada kulit. Bantai sarung dia tu kulit, isi dia adalah daun tamar. Leaf ni kulit pokok tamar tu dibuang, ambil yang lembut, yang kering tu, kemudian dirosok masuk. Kita dengan kabu lah, kita kabu span. Nabi SAW, isi bantai Nabi itu adalah apa yang panggil pokoknya, sabut dia tu lah, dekat batang tu. Diambil yang tu, dirosok masuk untuk jadi tebal. Dan tidak ada antara kulit Nabi dan katil Nabi itu baju hamparan. Maknanya katil terus badan Nabi, tak ada tilam. Dan Nabi juga tidak memakai baju waktu itu, tidurlah rumah. Lalu masuk Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar ketuk, minta izin, Nabi pun izinkan. Bila Sayyidina Umar masuk, Nabi pun bangun daripada pembaringan dia. Fabaka, lalu Sayyidina Umar menangis. Masuk tengok Nabi, terus dia menangis. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ma yubkika ya Umar. Nabi pun kata, "Ya, pasal apa wahai Umar? Apa yang menyebabkan kamu menangis?" Qala, "Ama wallahi ma abki ya Rasulullah." Demi Allah wahai Rasulullah, tidaklah aku menangis kecuali aku mengetahui bahawa annaka akramu 'ala Allah min Kisra wa Qaisar. Kamu ini sangat mulia di sisi Allah berbanding Kisra raja Parsi dan Qaisar iaitu raja Rom. Fahuma ya'ishani fima ya'ishani fihi minad dunya. Sedang Kisra dan Qaisar dalam kekufuran mereka yang cukup dahsyat itu, mereka hidup dengan kemewahan mereka di dunia ni. Sekarang ni macam mana katil, tilam, dosa cerita lah. Sedang mereka kufur, mereka syirik, mereka menyuruh orang-orang mereka mempertuhankan mereka. Wa anta ya Rasulullah, sedangkan kamu wahai Rasulullah, bil makanil ladzi ara, di tempatnya aku sedang lihat, duduk atas tanah je. Katil Nabi ialah pelepah-pelepah tamar yang dipotong lalu dipintal-pintal, diikat. Dan bantai Nabi hanyalah kulit kambing yang di dalamnya ada sabut daripada batang pokok tamar. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Ama tarda ya Umar an takuna lahum ad-dunya wa lana al-akhirah?" Tidakkah kamu patut redha wahai Umar, bagi mereka dunia dan bagi kita akhirat? Alah, simple je wahai Umar. Apa lama Kisra dan Qaisar itu nak tidur atas katil mereka yang empuk? Berapa lama? Tak ada lah, tak ada. Saat dia nak bermewah-mewah begitu, sebentar sahaja dalam kekufuran itu. Biarlah mereka dengan dunia mereka, dan bagi kita akhirat. Qultu bala ya Rasulullah, kata Sayyidina Umar, ya aku redha ya Rasulullah. Kata Nabi, itulah ganjaran kita yang sepatutnya. Masya Allah. Bukanlah hadis ini melarang kita untuk bersedap-sedap dalam hidup dunia ni dah. Cuma Nabi SAW sebagai penghulu kepada para anbiya,
orang yang paling mulia di sisi Allah, manusia yang paling baik. Nabi menunjukkan sikap yang paling sempurna, yang paling mampu ditiru oleh semua orang. Habis-habis kita ni miskin lagu mana pun boleh beli jugalah. Katil dengan tilam beli jugalah. Okeylah, ada orang gelandangan yang hidup dalam kotak lah apa semua tu ada. Semoga Allah angkat kepayahan mereka. Namun jika kita memiliki kemudahan, ada wang lebihan, boleh sahaja kita untuk bersedap-sedap dalam hidup kita. Cuma janganlah melampaui batas sehingga kita meninggalkan arahan Allah. Terlalu enak sehingga payah nak makin tidur. Terlalu maknanya bersedap-sedap sehingga kita melupakan kepayahan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini isyarat kepada Nabi pun ada katil, tapi taratulah disebutkan itu adalah tempat Nabi berehat seorang-seorang Nabi SAW. Adapun dalam bilik Nabi bersama isteri Nabi itu ada kemudahan lain yang lebih selesa. Bukanlah Nabi SAW memaksa ahli keluarga Nabi terima segala kepayahan itu dah. Nabi SAW jika memiliki, Nabi akan menyediakan apa-apa yang memudahkan urusan ahli keluarga Nabi. Itu yang sepatutnya yang kita tiru juga. Jika kita ada lebihan bagi orang lelaki, apa saja yang memudahkan isteri di rumah, beli, bawa balik. Baik.